Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, marhaban, selamat datang kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita di alam maya, daripada live IG, di Zoom dan juga di Facebook. Tak lupa juga kepada penganjur kita Gelokul Ihsan. Semoga Allah berkati majlis ilmu kita bersama pada malam ini. Pada sesi-sesi yang sudah, dua sesi yang sudah, ketika kita membahaskan tentang perancanaan Bani Israel yang jahat, saya pernah berkongsi tentang apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Israel sekarang, ketika mana kerajaan Yahudi yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu yang bekerjasama dengan parti-parti Neo-Zionism yang ekstrim, dan apa yang telah saya sebutkan pada 2 ataupun 3 minggu yang sudah telah menjadi kenyataan pada hari ini, yang mana kita lihat mereka mengambil satu pendekatan untuk membesarkan teritori mereka. Mereka menggunakan tanah Palestin itu sebagai tanah bersejarah bagi mereka. Sebab itulah mereka mahu jawatan Menteri Kebudayaan dan juga Menteri Dalam Negeri, supaya mereka boleh balun cukup-cukup. Jadi apa yang berlaku pada 2-3 hari ini bukan kerana Palestin tiba-tiba nak menyerang Israel, tapi kerana mereka terlebih dahulu sejak beberapa tempoh ini bertekad untuk mengambil tanah Palestin sikit demi sedikit. Bukanlah baru, tetapi sudah lama. Tapi kebelakangan ini mereka mula semakin ganas. Walaupun mereka cuba menutup usaha mereka itu daripada kacamata dunia, tetapi itulah hakikat bagi mereka yang mengkaji tentang geopolitik di tanah Palestin dan juga Israel ketika ini. Akhirnya menyebabkan rakyat Palestin mengambil pendekatan untuk melawan kembali setelah kekalahan mereka terdahulu pada 6 Oktober, maka dia berulang lagi pada hari ini. Tak apa, kita doakan semoga Allah berikan kemenangan kepada penduduk Syam yang begitu banyak sekali sejarahnya, yang begitu banyak sekali disebut kelebihan-kelebihan, kebaikan mereka di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian tadabbur surah Al-Maidah, yang mana insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan tentang topik wasiat yang disebut pada ayat 106 hingga ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik. Dalam ayat-ayat ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang beriman, memerintahkan kepada orang beriman apabila kita merasakan diri kita semakin menghampiri ajal kita, maka sediakanlah wasiat. Sediakanlah wasiat, tulis wasiat dengan persaksian paling tidak daripada 2 orang beriman sebagai saksi kita. Tetapi kalaulah sekiranya kita bermusafir ataupun orang yang hendak menjadi saksi itu tak ada di sisi kita, boleh orang-orang yang bukan Islam itu untuk menjadi saksi kepada kita sekiranya tiada saksi daripada kalangan orang yang beriman. Kalaulah sekiranya saksi-saksi itu ada keraguan ataupun kita mungkin jangkakan mereka ini akan menipu dan sebagainya, maka dalam ayat ini Allah sebut buatlah satu proses selepas daripada salat asar, bukanlah semestinya salat asar, tapi Allah sebut dalam ayat ini salat asar, membuatkan saksi-saksi kita itu bersumpah dengan nama Allah, kan? Yang mana mereka ini tidak menipu. Kalaulah tak terzahir pada diri mereka ini ada unsur-unsur yang boleh kita suspicious, maka tak perlulah buat proses ini. Tetapi kalaulah mereka ini nampak macam boleh jadi menipu dalam persaksian mereka, contohnya ada orang yang nak mati ni, dia ada wasiat, dia dah bagi beberapa wasiat dia, dan 2 orang ni mungkin mereka ni disyaki cuba untuk nak menuntut ataupun mengubah wasiat itu, maka mereka perlu melalui proses sumpah ini. Kalaulah mereka ini didapati melakukan khianat ataupun mengubah wasiat kepada si pewasiat, maka dia akan mendapat dosa, dan ketika itu perlulah ditukar. Biar yang maksudnya saksi-saksi itu tak valid, at least 2 orang daripada wali-wali ataupun pewaris kepada yang mewasiatkan itu, mereka ini boleh menjadi saksi, dan mereka ketika itu bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka berkata benar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebut, ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnani dhawa adlin minkum. Okey, ayat 106 ni, kalau kita lihat kesinambungan ayat ni dengan ayat sebelum-sebelum ini, ayat sebelum ini Allah SWT sebut ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah dah sebut bahawa kamu kelak akan kembali kepada Allah. Kita semua akan mati, kita semua akan menuju ke akhirat. Allah akan hisap kita. Maka Allah nak sentuh sikit sebelum kita pergi, sebelum kita kembali kepada Allah, maka ada beberapa perkara yang Allah nak tegaskan ataupun Allah nak sentuh tentang kepentingan dia, iaitu tentang hukum hakam wasiat.
supaya kita ambil berat tentang soal wasiat ini sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan semesti masa kita nak mati baru kita berwasiat, tapi wasiat ni boleh dilakukan lebih awal daripada itu. Sebab harta kita ni semakin banyak ditinggalkan, semakin akan memberikan masalah. Kita bukanlah satu tujuan hidup kita ni untuk mati meninggalkan harta. Tetapi sebelum kita mati, kita seharusnya telah siap sedia untuk proses pengagihan harta ini mengikut keadilan, mengikut apa yang kita rasakan terbaik untuk diri kita. Ingat, saya pernah sebut sebelum ini. Harta yang kita cari adalah milik kita. Kita berhak untuk nak buat kebaikan daripada harta itu. Kalaulah sekiranya kita tidak berwasiat sekalipun, maksudnya kalau kita rasa kalau kita ada 1 juta, kita ada 10 juta, kita nak habiskan 10 juta itu dalam hayat kita ini. Contohnya ada orang dia kata dia memang mati dia tak nak tinggalkan harta. Dia tak nak biar anak-anak dia mewarisi harta, mungkin bergaduh, mungkin habis enjoy dia punya harta. Dia nak gunakan harta dia ni untuk fisabilillah. Jadi harta-harta kekayaan yang dia ada tu dia memang guna untuk diri dia. Dia sedekah, dia buat kebaikan, dia bina itu dan ini. Tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya jangan tinggalkan anak kita itu di dalam keadaan yang terlalu miskin sampai membuatkan mereka minta-minta. Sebaik-baiknya tinggalkan mereka dengan ilmu, tinggalkan mereka dengan disiplin ilmu supaya mereka tahu selepas kita tak ada, mereka tahu untuk survive, mereka tahu untuk nak mencari harta pencarian mereka sendiri, yang mereka tak perlu bergantung kepada harta tinggalan kita. Ada daripada mereka yang mungkin akan bergaduh bila dapat harta kita. So buat apa kita nak suruh mereka bergaduh? Mereka mungkin akan habiskan begitu sahaja. Ada orang saya kenal, ayah dia punya susah payah kumpul sampai nak berbelanja tu macam sangat-sangat berjaga-jaga. Tapi bila tiba-tiba ayah dia kena stroke dan tak dapat nak gunakan harta tu, tak lama kemudian ayah dia meninggal. Dia ada anak tunggal. Dan anak tunggal dia berhabis harta, dapat harta beratus-ratus ribu, melabur kat forex, melabur kat sini, hilang, beli itu rugi, habis sekejap saja harta tu, habis begitu saja, sampai hampir-hampir digadaikan satu-satunya rumah yang masih ada. Itulah biasanya anak-anak sifat dia. Bila mereka dapat harta free ni, kadang-kadang mereka tak appreciate. Tetapi kalau anak kita orang yang saleh, anak kita tahu dia adalah orang yang selalu buat kebajikan, kita tahu anak kita ni orang yang bukan mengejar keduniaan, tak ada masalah untuk meninggalkan harta itu kepada mereka supaya mereka boleh menggunakan harta kita itu di jalan kebaikan yang mereka akan dapat pahala dan kita juga akan dapat pahala. Tapi kalaulah kita tengok anak-anak kita ni jenis yang duk joli, sakan, duk enjoy sana sini, tak ada kesedaran dan sebagainya, tak perlulah untuk meninggalkan mereka satu bahagian yang besar. Jadi Allah sebut sebelum ini juga Allah kata ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ni Allah sebut pada ayat sebelum ini. Pada siri yang sudah kita dah bicarakan, Allah SWT bagi tahu pada kita supaya kita tak memudaratkan diri kita, yang mana apa ni ayat ini sebenarnya diturunkan, ada kisahnya, ada sebab nuzul ayat ini, iaitu ada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Entah, saya bacakan hadis dia. Okay.
Sebab daripada nuzul ataupun sebab nuzul ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia riwayatkan bahawa ada seorang laki-laki ini daripada Bani Saham. Dia pergi bersama dengan Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, sebelum Tamim Ad-Dari masuk Islam. Dan dia berjalan juga dengan dengan seorang sahabat bernama Adi bin Badda. Kemudian laki-laki daripada Bani Saham itu meninggal di daerah yang tak ada orang Islam pun. Jadi ketika dua orang kawan dia tadi tu, Tamim dengan Adi tadi tu, datang bawa harta peninggalan laki itu, ahli ataupun keluarga waris dia tadi tu, dia rasa ada hilang gelas perak bersalut emas. Maka Nabi SAW pun minta supaya dua orang sahabat ni bersumpah. Beberapa waktu kemudian, gelas itu ditemui di Mekah. Dan orang yang memiliki gelas itu dia cakap, kami membelinya dari Tamim dan Adi. Dua orang lelaki sebagai wali dan laki-laki saham itu disumpahlah. Dia kata sesungguhnya persaksian kami lebih benar daripada persaksian mereka berdua, Tamim dengan Adi tadi. Gelas itu kepunyaan teman mereka, iaitu yang meninggal tadi itu. Maksudnya berlaku kat sini satu pertelingkahan yang mana adakah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh lelaki yang meninggal tadi itu telah diwasiatkan kepada mereka ataupun tidak. Sebab waris tuntut. Dia kata, mana bukti? Okey, maka turunlah ayat ini yang Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bila dah rasa ada tanda-tanda yang kamu sudah menghampiri ajal, tulis wasiat. Biar ada dua orang saksi daripada kalangan orang beriman, orang yang boleh dipercayai. Ataupun au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Ataupun kalau tak ada orang Islam yang boleh jadi saksi, dua orang yang bukan Islam pun boleh menjadi saksi, sama ada daripada Kristian ataupun Yahudi ataupun selain daripada mereka. Yang penting dia adalah orang yang boleh dipercayai. Sekiranya kamu mungkin keluar, kamu nak bermusafir, nak pergi jauh kan, kadang zaman dulu ni dia nak pergi musafir, dia tak tahu dia akan kembali ataupun tak, mungkin berlaku sesuatu. Pokoknya bila kita rasa yang kita ni tak hidup lama, at least kita kena prepare dengan wasiat yang telah dipersaksikan. Allah kata tahbisunahuma min ba'dis salah fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Kan dua orang syahid ni, dua orang saksi ini dihadapkan selepas daripada salat asar, buatkan mereka bersumpah dengan nama Allah. Sekiranya kamu rasa ragu-ragu dengan persaksian mereka, kamu rasa mungkin mereka ni menipu ataupun telah berlaku khianat, buatkan mereka bersumpah bahawa kami ini tidak mengorbankan prinsip kami dengan suatu apa pun, walaupun dengan sanak saudara, kaum keluarga kami, kami tidak akan mengorbankanlah ataupun tak akan menipu. Ini juga pernah berlaku pada sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amir Sya'bi, seorang tabi'i. Dia kata ada seorang lelaki masa tu nak meninggal dekat Daquqa, dekat satu kawasan di Iraq. Tak ada orang Islam yang masa tu dekat situ tu boleh jadi saksi dia. Saksi dia wasiat lah. Maka ada dua orang daripada orang Yahudi dan Kristian yang sanggup menjadi saksi kepada dia. Kemudian benda itu disampaikan kepada Governor Abu Musa al-Ash'ari. Maka Abu Musa al-Ash'ari pun kata, benda ini lam yakun ba'da alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini juga mungkin mirip dengan pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Lalu dua orang lelaki itu telah disuruh untuk bersumpah yang mereka tidak akan berlaku khianat, mereka tidak menipu, mereka tidak mengubah wasiat. Wala naktumu syahadat Allah inna idzal laminal athimin.
Kan, yang mana saksi itu juga dia kena bersumpah mereka tak akan sembunyikan apa-apa yang mereka persaksikan yang mereka telah gunakan nama Allah ini, jika tidak mereka ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang berdosa. Baik. Jadi kat sini kita nak sentuh sikit tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat. Yang pertama sekali, wasiat ni adakah dia wajib ataupun adakah dia sunat? Wasiat ni ada beberapa jenis. Ada wasiat yang wajib dan ada wasiat yang mustahab. Wasiat yang sunat, yang digalakkan. Kalau ada kita ni ada lagi hak-hak orang lain yang kita tak lunaskan, dan maka ketika itu wajib bagi kita untuk nak wasiat. Maksudnya kita kena wasiat, katakan kita ada hutang orang, kita ada hutang saudara kita ni RM2,000, kita kena siap, kita kena bagi tahu orang kita ada hutang kepada si fulan, supaya bila kita mati at least ada harta-harta benda tinggalan kita yang jika mencukupi RM2,000 tu akan diselesaikan untuk hutang orang tu dulu. Kalau kita tak wasiat, orang tak tahu. Orang tak tahu, mungkin hak yang kita ada hutang tu mungkin tak dilunaskan. Okay? Manakala wasiat yang kita nak sedekah sebahagian daripada harta kita, kalau kita ada harta yang banyak, kita nak bagi orang tertentu, kita nak bagi pihak tertentu, maka wasiat yang jenis ini adalah wasiat yang mustahab. Tadi wajib, sebab kita wajib nak lunaskan hak orang lain dulu. Yang kali ini adalah sunat ataupun harus untuk nak kita bagi. Tetapi ada kadarnya, dengan syarat kita tidaklah sampai memudaratkan waris-waris kita. Kita boleh berwasiat maksimum 1/3. Katakanlah kita ada harta RM3 juta. Jadi 1 juta lah, lebih kurang 1 juta, 1/3 harta ni. Paling banyak kalau kita nak sedekah, kita nak bagi, tak kisah wasiat ni kita boleh nak bagi siapa-siapa selain daripada waris. Contohnya kita nak bagi kawan kita, kita nak bagi sahabat kita, kita nak bagi untuk buat masjid, kita nak buat apa-apa kebaikan yang lain, kita nak belanja orang pergi haji, kita nak bagi orang makan, 1/3 boleh. 1/3, jangan lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu tinggalkanlah kepada waris-waris kita. Dalam fatwa ulama Lajnah Daimah di Arab Saudi, mereka pernah putuskan bahawa sesiapa yang nak mewasiatkan harta dia, maka hendaklah dia bersegera untuk mempersiapkan ataupun menulis wasiatnya itu sebelum tiba-tiba ajal datang menjemput. Dan pastikan bahawa wasiat itu telah disahkan, telah dipersaksikan. Wasiat jenis ni ada 2 jenis. Satu, jenis yang wajib. Sebagai contoh, wasiat dia nak selesaikan hutang dia yang tertentu, ataupun dia ada amanah-amanah yang perlu dia nak laksanakan, maka wasiat jenis ini wajib bagi kita, wajib, dan bagi orang yang kemudian hari dia baca wasiat tu, dia kena wajib juga lunaskan. Sebab ini adalah untuk nak menjaga hak orang-orang lain dan juga untuk nak melepaskan si arwah daripada keberhutangan ataupun daripada terikat dengan hak orang lain. Begitu juga supaya lepas daripada itu tak berlaku clash daripada kalangan waris selepas kematian dia.
dengan pihak orang yang nak diserahkan wasiat tersebut. Contoh, ialah bila kita nak meninggal, kita tahu kita ada hutang abu 100,000, maka kita wasiatkan kepada si abu tadi itu 100,000, dia siapkan documentation dia, supaya taklah bila kita meninggal nanti, abu tiba-tiba cakap, hari tu si arwah bagi tahu lepas dia mati ni dia ada 100,000 nak bayar balik hutang aku. Jangan nanti waris pula bergaduh, kata tak, mana ada, tak ada bukti, tak ada bukti. Sebab tu perlu ditulis ataupun didokumentasikan wasiat-wasiat yang kita nak buat. So wasiat jenis tadi itu wajib. Wasiat yang jenis harus ataupun wasiat yang sunat, iaitu wasiat yang berbentuk pemberian secara pemberian, any kind of pemberian. Jadi seseorang itu wasiatkan selepas dia mati, maka paling banyak 1/3 daripada harta dia diberikan selain daripada waris dia untuk apa-apa tujuan yang telah kita sebutkan tadi. Sebagaimana yang ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Khalid bin Ubaid As-Sulami, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal a'taakum 'inda wafatikum thuluthu amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang sebelum kita mati ni 1/3 daripada harta kita ni untuk kita buat amalan kita selepas kita mati. Maksudnya harta yang tinggal kalau kita wasiat 1/3 itu, dia akan jadi harta kita. Katakan kita nak infak, kita nak buat wakaf dan sebagainya, maka 1/3 itulah yang akan berterusan selepas daripada kita meninggal. Hadis Hasan, riwayat Al-Imam At-Tabrani. Begitu juga ada satu kisah daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi dia masa tu dia di Makkah dan dia tengah sakit teruk. Dia ingat dia akan mati masa tu. Dia berkata, Yarhamullah, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati kamu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Ya Rasulullah, usi bimali kulli. Ya Rasulullah, adakah boleh aku nak wasiatkan semua harta aku, semua? Maksudnya, aku tak nak tinggal apa-apa pun dekat aku punya family atau pewaris aku. Semua aku nak sedekahkan. Maka Nabi SAW kata, la, tak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, separuh boleh. Nabi SAW kata, la, tak boleh. Sa'ad pun kata lagi, 1/3 boleh. Nabi SAW kata, Al-thuluth wa-thuluthu kathir. 1/3 boleh, itu pun banyak. Kemudian Nabi SAW sebut, innaka antada'a warathataka aghniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Lebih baik kamu biarkan anak ataupun waris-waris kamu ini kaya, lebih baik daripada kamu jadi tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Jangan sampai mereka ni papa kedana. Dan macam tu juga, kalaulah seorang tu dia meninggal, dia tak sempat melakukan haji, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukan haji. For example, kita katakan kos haji sekarang ni untuk pertama kali lah, kalau kat Malaysia tabung haji dah belah ribu kan, yalah, let's say lah 15,000. Bila dia meninggal itu, dia ada duit, dia ada harta dia yang lebih daripada 15,000, tapi dia tak sempat menunaikan haji. Di situ dia sebenarnya dah diwajibkan haji sebab dia mampu lepas tolak itu dan inilah. Maka ketika itu ambil harta dia
boleh gunakan harta yang ditinggalkan itu untuk bagi waris dia ataupun sesiapa buat badal haji untuk dia. Sama ada dia ada wasiatkan ataupun dia tak ada wasiatkan, tetapi itu adalah hutang dia dengan Allah. Dia mampu. Kalau dia tak mampu, tak apa. Dia meninggal dalam keadaan miskin, tak apa. Tapi dia meninggal dalam keadaan mampu untuk nak melakukan haji, maka gunakan duit itu untuk buat ganti haji bagi dia, walaupun dia tidak wasiatkan sedemikian rupa. Ini apa yang saya maksudkan, haji yang fardu lah, haji yang pertama kali bagi dia. Itulah juga yang telah difatwakan oleh Lajnah Daimah di Arab Saudi. Baik, isu yang kedua adalah kita nak settle hutang dulu ataupun nak settlekan wasiat dulu. Allah sebut dalam surah An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian harta itu sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Maksudnya, melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita bahawa pembahagian harta hendaklah dilakukan setelah selesai urusan hutang si mati serta setelah dilaksanakan wasiat si mati. So first level, settlekan dulu hutang, settlekan dulu wasiat arwah. Barulah kemudiannya dibahagi-bahagikan harta pusaka tersebut. Dan hutang ni jalan dulu sebelum wasiat. Paling penting sekali settlekan hutang dulu. Sebab hutang ni dia memang confirm hak manusia lah. Wasiat ni dia boleh jadi berkaitan dengan hak manusia, boleh jadi tak berkaitan dengan hak manusia. Tadi saya dah bagi tahu bahawa wasiat yang wajib kalaulah wasiat itu ada kaitan dengan hak orang lain. Wasiat, kita wasiat untuk bayar hutang orang, no problem. Itu first priority. Tetapi wasiat yang tidak berkaitan dengan hak orang, macam wasiat yang nak sedekah pada orang, pada kawan, pada fisabilillah, ini terletak selepas daripada hutang piutang. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ali radhiyallahu anhu dia kata, innakum taqra'una hadhihi al-ayah min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, yang tadi kita baca kan, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-dain qabla al-wasiyah. Ali radhiyallahu anhu dia bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia selesaikan dulu hutang sebelum wasiat dilaksanakan. Jadi dalam wasiat ini ada 4 rukun yang perlu kita raikan. Yang pertama, pewasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Yang ketiga, perkara yang diwasiatkan. Dan yang keempat, sirah wasiat, iaitu ucapan ataupun bukti pewasiatan. So ada 2 perkara yang perlu kita teliti kat sini. Adakah wasiat ni boleh diterima dengan lisan sahaja? Orang tu tak sempat tulis, tak ada bukti bertulis, tapi ada dia cakap je. Masa dia hidup dia cakap, okey, nanti aku mati, aku wasiat kat engkau, kau ambil kedai ni, kau ambil rumah ni. Okay. Yang pertama, tentang wasiat secara verbal, secara lisan. Benda ni kena dilihat pada rukun yang terakhir yang tadi kita sebutkan, iaitu sirah, lafaz yang digunakan. Macam kahwin, ada ijab, ada qabul. Jadi rukun ini antara satu rukun yang penting dalam kita nak buat wasiat. Jadi mesti wasiat itu ada orang yang bagi tahu dan ada orang yang menerima dan disahkan begitu. Contohnya dia kata, okey Man, lepas aku mati nanti, kau ambil kedai aku dekat Subang Jaya tu. Kawan tu kata, okey, boleh, aku terima. Okey.
So, contoh lain, kalaulah kita cakap, aku wasiatkan pada si fulan, barang ini selepas aku mati, maka kawan tu pun dia jawab, ataupun kawan tu maklum, barang tu akan diberikan kepada dia selepas dia meninggal, dan benda ini disahkan, maka walaupun dia verbal, ianya adalah sah. Tapi dalam membuat wasiat dengan tulisan, mesti juga kena disertakan dengan niat. Mesti niat tu kena betul, bukan kerana terpaksa. Sebab sama ada tulisan ataupun verbal, kedua-duanya perlu jelas. Even tulisan ni lebih strong. Lebih strong sebab dia boleh jadi satu evidence. Jadi kalau pewasiat adalah orang yang tak mampu nak cakap, dibisu ke, ataupun ada masalah yang seumpamanya, maka kita kena tulis. Wasiat tu kena ditulis. Dan wasiat itu boleh difahami apa yang dia nak sampaikan, dan kena ada bukti yang boleh mengesahkan bahawa dia mewasiatkan perkara tersebut. So kalau nak wasiatkan secara verbal, dalam konteks zaman sekarang, tak solid. Sebab zaman sekarang ni, everything perlukan kepada pembuktian, perlukan kepada documentation, dan tulisan, pengesahan, saksi. So benda-benda ni penting sebab dia perlu dibuktikan kalau berlaku pertembungan ataupun berlaku clash. Sebagai contoh, dalam wasiat, kalau adalah saudara yang datang, dia kata bahawa si mati wasiatkan 1/3 harta kepada diri dia. Maka dalam hal ini penting untuk dibuktikan. Kalau ada dokumen bertulis, kalau ada tulisan tangan, kalau ada saksi yang kredibel sebagai bahan bukti, kalau tak boleh dipertikaikan. Begitu juga dalam konteks undang-undang, kalau berlaku pertikaian terhadap wasiat, maka dia perlu dikemukakan di mahkamah, dan setiap dakwaan yang dikemukakan ke mahkamah ni kena dibuktikan. Kalau benar si mati bagi harta dia kepada seseorang, dia kena bukti sama ada melalui akuan sumpah ataupun saksi yang disokong oleh bukti-bukti yang lain, sampailah ia boleh terbukti bahawa ia benar-benar wasiat daripada si arwah. Kalau tak ada bukti, tak ada saksi yang boleh menyokong, memang sukarlah untuk nak buktikan bahawa wasiat secara lisan telah berlaku. Sebab ramai orang selalunya suka manipulasi, suka berdusta bila melibatkan harta benda. Kalau tak ada bukti, maka mahkamah biasanya akan sabitkan bahawa wasiat itu tidak berlaku. Maka harta-harta dia kemudian akan berpindah kepada pusaka waris-waris dia. Yang kedua, isu tentang boleh tak kita wasiatkan harta kita kepada waris kita. Kita ada anak kita should be, kalau kita mati nanti akan dapatlah harta pusaka. Tapi kita nak wasiat kepada waris. Dan kita nak kata, okay, tak apalah, aku mungkin dia nak bagi pada anak perempuan dia lebih. Ni wasiat pada anak perempuan dia lebih. Okay. Secara dasarnya, wasiat hanya dibenarkan kepada bukan waris yang berhak. Orang yang tak ada bahagian dia di dalam pembahagian harta pusaka. Nanti bila orang tu buat faraid, dia buat kira-kira semua, anak-anak ni biasanya dapat lah. So anak-anak ni tak boleh dapat wasiat. Wasiat ni orang yang
tak ada kena-mengena dalam pembahagian harta pusaka. Ada saudara mara ke, ada kaum kerabat yang tak dapat bahagian, ataupun pada kawan-kawan ataupun saudara mara. Sebab Nabi SAW sebut, anna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwarith. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap yang mempunyai hak ahli waris, dia akan dapat hak mereka. So mereka ada bahagian mereka dan orang lain ada bahagian mereka yang lain. Dan Nabi SAW bagi tahu, maka tiada wasiat kepada ahli waris, sebab nanti dia akan boleh merosakkan makna faraid itu secara automatik. So dalam hal ni, hadis ni jelas bagi tahu kita bahawa wasiat kepada ahli waris tak dibenarkan. Tapi seandainya semua waris bersetuju dengan wasiat tersebut, kalau ia berlaku, maka ia dibenarkan. Tapi kita kena bahagikan, kita kena faham, di sana ada hibah. Okay? Kalau kita rasa kita ada harta yang lebih, kita tahu kita mati akan meninggalkan harta itu pada kita punya waris. Katakan ada anak-anak. Mungkin anak-anak ni berbeza-beza. Kebiasaannya, tengok situasi lah. Dia tak semua dalam keadaan tu lelaki akan dapat lebih daripada perempuan. Tapi let's say dalam keadaan itu kita menjangkakan bahawa anak kita yang lelaki ni akan dapat lebih daripada perempuan. Tetapi situasi yang kita tengok, perempuan itu, anak perempuan kita lebih susah daripada yang lelaki. Ataupun anak perempuan kita itu ada tanggungan yang membuatkan mereka berhak atau mereka sepatutnya dapat lebih. Maka sebenarnya Islam ni dia nak ajar kita supaya kita sentiasa fikir ke depan. Jangan tunggu orang lain fikirkan untuk kita. So kita tengok dalam keadaan itu, kita hibah. Kita bagi bahagian tertentu kepada anak perempuan kita itu masa kita hidup. Okay? Masa kita hidup. Dia jangan orang panggil bagi itu masa kita mati. Sebab bila kita mati, harta kita itu kita dah tak ada hak. Harta kita itu terus berpindah milik kepada sama ada yang kita berhutang ataupun berpindah milik kepada waris-waris kita. So masa tu kita dah tak ada hak. So hibahkan awal-awal kan. Sekarang ni ada macam-macam produk lah ataupun kita panggil servis yang mana mereka membantu dalam perkara-perkara ini. Kita nak buat hibah pada awal-awal ataupun kita nak settle, siapkan wasiat kita. Ingat, wasiat bukan untuk waris, hibah untuk waris. Hibah masa dia hidup, wasiat selepas kita mati baru dilaksanakan. Adapun faraid ataupun pusaka itu, maka dia akan divided selepas kita mati mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Kesimpulannya, sah untuk wasiat secara lisan menurut syarak, boleh dilaksanakan. Tapi wasiat yang dilakukan secara bertulis itu lebih baik supaya ia boleh dijadikan sebagai pembuktian, di samping untuk nak mengelakkan daripada berlaku pertikaian, perbalahan, pergaduhan sesama waris. Sama juga macam kita kata pasangan yang bercerai. Pasangan yang bercerai, katakan suami itu bercerai, dia menceraikan isteri dia, cukup dengan lafaz mulut dia bercerai. Tapi dia perlu untuk nak pergi ke mahkamah juga untuk nak dokumenkan. Walaupun kemudiannya dia rujuk. Katakan dia tercerai, minggu depan dia rujuk, dia tak boleh simpan, jangan simpan. Benda tu dia kena bagi tahu pada mahkamah yang telah berlaku talak satu yang pertama. So bila dia bagi tahu pada mahkamah, mahkamah akan rekod. Kenapa penting? Supaya kalaulah berlaku lagi berkali-kali cerai, dah sampai 3 kali cerai, dia dah tak boleh lah nak rujuk. Jadi mahkamah boleh putuskan
bahawa hukumannya sekian, 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 sekian. Kalau tak ada rekod, dia akan boleh jadi bercelaru hukum. Jadi proses perekodan ataupun dokumentasi ini lain, walaupun dari segi syaraknya sah dengan mulut, ataupun bila contohnya orang tu berkahwin, cukup syarat, cukup rukun, sah, tetapi mungkin di sisi mahkamah syariah dia tak iktiraf sebab mungkin tak diregisterkan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dan itu yang jadi ceritanya biasanya pada zaman ayah untuk kita lah. Macam tak salah saya, ayah saya dulu dia kahwin kat US, so dia orang dapat sampel-sampel lah, sijil-sijil apa yang dekat sana bagi. Dulu mana kena, mungkin nak kena wajibkan untuk nak transfer ataupun buat pendaftaran dekat Malaysia. Jadi kadang-kadang dia pun tak buat. So bila nak nikahkan adik perempuan saya, pejabat pendaftaran nak question, seolah-olah macam dia nak pertikaikan lah, sebab ayah nak jadi wali. Ngamuk lah ayah. Dia kata apa? Dia ingat kami 4 orang anak ni semua, tiba-tiba nak kata apa, kita punya kahwin tak sah kau. Dia gitu. So dokumentasi ni different, tetapi proses syarak itu berbeza. Okay, baik. Jadi Allah sebut dalam ayat ini yang pertama sekali, kita kena faedah this, kita wrap kuliah kita pada hari ini. Penting untuk ada saksi, penting untuk ada saksi yang boleh dipercayai, yang valid dalam konteks zaman sekarang, documentation yang clear, yang sah. Zaman dulu dia perlu saksi, zaman sekarang ni mungkin dokumentasi tu sebagai saksi yang lebih utama lah. Okay. So dalam ayat ni tadi, boleh untuk nak kita dapatkan saksi orang yang tak Islam. Allah sebut min ghairikum. Kan? Kalaulah terpaksa, kalau dah tak ada orang Islam lain yang boleh inilah menjadi saksi kita. Okay. So insyaAllah minggu depan kita akan sentuh tentang topik yang lain pada ayat 109 dan 110. Kita akan masuk kepada perbahasan yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. So hari ini kita fokuskan kepada perbahasan ayat-ayat sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat. Saya kira cukup sekadar itu dulu pada hari ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu soalan ni tadi, bolehkah wasiat kepada ahli waris supaya tak ikut faraid? Contohnya, wasiatkan rumah pertama kepada anak pertama, rumah kedua kepada anak kedua, dan kereta untuk anak ketiga. Secara umum tak boleh wasiat sebegitu, sebab macam kita bagi tahu tadi, waris ini tidak boleh diwasiat, tetapi kita boleh bagi nasihat, sebab wasiat ini wajib untuk nak dilaksanakan. So kalau kata masa kita hidup, kita nasihat pada anak-anak kita, okey, abang, kakak, adik semua mai duduk sini. Okay. Lepas abah mati, lepas mak mati nanti, koma ambil lah katakan sama banyak, ataupun abang ambil lah rumah ini, anak kedua ambil lah rumah ini. Nasihat boleh, tapi itu bukan wasiat. Tapi apa yang kita boleh buat, seandainya kita melihat itu maslahat kepada anak beranak kita dan semuanya setuju, redha, kita bahagi masa kita hidup. Masa kita hidup kita bagi. So kita kumpul anak beranak kita macam kenal Sulaiman Ar-Rajihi, Bank Ar-Rajihi, billionaire tu. Sebelum dia mati, disettlekan semua. Itu yang panggil, dia asalnya seorang fakir
jadi jutawan, kembali menjadi fakir. Maksudnya, dia dah tahu dah, dia billionaire, multi-billionaire. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak settle kan, bergaduh anak beranak semua, walaupun dia ada berbilion-bilion. So apa dia buat? Dia kumpulkan dia punya waris-waris dia dekat, saya dengar dekat Mekah. So dia kumpul, so dia siap-siap bagi dah. Dilepaskan hak dia. Okey, ni ambil ni ambil ni ambil ni. Yang ini jangan usik sebab yang ini dia nak sedekah, dia nak buat amal jariah dia. Settle. So dia dah lepaskan harta dia, dia ambil dengan kadar yang dia perlu sahaja untuk diteruskan sisa-sisa hidup dia. Yang tu boleh. So maksudnya kita nak lepaskan hak diri kita ni masa kita hidup. Tapi selepas kita mati, itu bukan hak kita dah. Dan kita tak boleh wasiat pada anak. Sebab bila kita mati, automatically harta kita itu not belong to us. It's belong to hutang piutang kita ke, ataupun wasiat tu, ataupun harta pusaka anak-anak. So masa kita hidup, kalau kita tak nak lepaskan hak kita dengan hibah yang saya bagi tahu tadi, kita hanya boleh nasihat sahaja. Kalau kita rasa benda tu mesti dilaksanakan, go for it, bagi masa kita hidup lagi. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.